undang yang lebih komprehensif dan tidak bertindih. Apa yang saya harapkan dalam pindaan ini adalah kuasa yang dibekalkan kepada pegawai intervensi krisis ini ialah perlulah dengan teliti secara menyeluruh agar ia menepati protokol pengurusan krisis dan tidak sekali disalahguna bagi maksud yang lain. Kita perlu memberikan latihan kepada mereka. Sekurang-kurangnya 6 langkah model intervensi krisis yang ada termasuk 2 fasa, dengar dan tindakan. Dan latihan ini adalah penting kerana jika kita ikut pindaan yang telah diberikan bahawa pegawai intervensi krisis ini termasuk pegawai polis dan termasuk pegawai agensi penguatkuasa maritim Malaysia yang latihan mereka dulu itu diberikan tangkap kerana salah. Tapi sekarang ialah tangkap kerana nak selamatkan mereka. Oleh itu mentaliti itu kita kena caranya memang berlainan. Oleh itu saya katakan latihan mesti diberikan kepada mereka. Selain daripada latihan, kita perlu juga pengkajian dan penguatkuasa tersebut perlu dipakarkan dalam mengendari krisis ini. Jangan sekadar bekalkan kuasa tapi tiada pengetahuan, tiada kemahiran dalam mengendalikan kes tersebut. Saya pasti agensi-agensi yang berkaitan akan mempunyai mekanisme yang tersendiri dalam berdepan situasi yang mohon mencelah yang Tan Sri yang dibetul, mohon mencelah. Dipersilakan. Terima kasih. Adakah YB Datuk bersetuju dengan pendapat YB Dr. Martina bahawa senarai pegawai intervensi itu tidak mencukupi? Saya pun bersetuju dengan doktor tadi bahawa guru kaunseling umpamanya sepatut menjadi pegawai intervensi juga di sekolah. Apakah pandangan Datuk? Terima kasih. Memang dari perspektif akademik, saya setuju bahawa pegawai intervensi krisis ini juga termasuk dari peringkat sekolah juga. Yang memanglah setakat ini apa yang kita boleh cadangkan jika mengikut menteri-menteri yang menjelaskan mereka hanya bagi kuasa itu kepada pegawai polis, pegawai agensi penguatkuasa maritim Malaysia, pegawai bomba dan pegawai bomba bantuan. Kemungkinan masa yang depan kita akan pindahkan RUU ini lagi untuk menjadikan lebih baik. Tan Sri Yang di-Pertua, seperti yang mana kita telah bahaskan di Dewan Rakyat secara panjang lebar. Dan di Dewan Yang Mulia ini sekarang harapan kita menyelamatkan mereka yang berkesan. Dalam definisi yang mentarifkan bunuh diri sebagai masalah kesihatan mental, saya berharap kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa di antara kementerian dengan izin cross-ministerial agency dalam menetapkan penelitian dan kajian yang berkala dengan isu berkaitan masalah kesihatan mental dan impaknya. Dengan turut meliputi situasi mencegah menggunakan kekerasan, memecahkan masuk dan menidakkan sebarang usaha membunuh diri. Maka jangan kita harapkan Kementerian Kesihatan sahaja untuk memberikan petua, rangka kerja dan sebagainya. Ia perlulah jadi satu usaha bersama kita semua. Tan Sri Yang di-Pertua, setiap nyawa manusia adalah penting dan adalah menjadi tanggungjawab kita semua bersama mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat. Isu kesihatan mental ini terlalu rumit yang berlaku atas macam-macam sebab. Dengan izin, sometimes we really do not know what we can't even figure it out. Jika seseorang itu bersedia untuk menamatkan hayatnya, bermaksud orang tersebut bukan lagi stable dari segi mental. Perkara ini sangat menyedihkan dan saya percaya pendekatan-pendekatan yang ada dalam praktik perlulah dikemaskinikan dengan lebih menyeluruh.
Dengan inilah Tan Sri Yang di-Pertua, saya sokong pindaan yang dimaksudkan dalam RUU ini. Sekian sahaja, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya mempersilakan Datuk Kassabadas. Tak ada. Tan Sri Yang di-Pertua, saya diminta untuk membacakan teks perbahasan Datuk Kesawaras, kalau dengan izin. Saya minta maaf Yang Berhormat, kita tak pernah pun benar tu. Kalau macam itu saya mohon maaf. Terima kasih. Oleh kerana Datuk Kassabadas tak ada dalam Dewan, saya sekarang menjemput Tuan Surandi Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri di-Pertua, terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk sama-sama berbahas RUU ini yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Semestinya, aspek kesihatan mental merupakan perkara yang amat perlu dititik beratkan pada masa kini, selari dengan pelbagai tekanan dalam kehidupan yang semakin mencabar dewasa ini. Saya mengamati akan pindaan-pindaan yang dicadangkan sebentar tadi. Saya pasti kerajaan sentiasa mengambil pendekatan bagi membolehkan aspek kebajikan rakyat menjadi keutamaan. Saya ingin menyentuh berkaitan rang undang-undang ini yang bertujuan untuk meminda Akta Kesihatan Mental 2001 iaitu Akta 651 dengan mewujudkan pegawai intervensi krisis. Ini merupakan suatu langkah yang harus disegerakan kerana sudah pastinya dengan statistik yang membimbangkan iaitu telah meningkat 80% dengan jumlah 1,142 kes dilaporkan pada tahun 2021 berbanding 631 kes pada tahun 2020. Saya difahamkan juga berdasarkan statistik Lembaga Kaunselor pada Ogos lalu hanya terdapat 10,136 orang kaunselor berdaftar di Malaysia. Justru saya ingin bertanyakan, adakah dengan penjawatan pegawai intervensi krisis ini akan turut melibatkan kaunselor berdaftar dan adakah jumlah seramai 10,136 orang ini memadai? Adakah usaha kementerian bersama kementerian lain, misalnya Kementerian Kesihatan, bagi memastikan bilangan kaunselor ini selari dengan keperluan semasa? Semestinya kita perlukan mengekang kes dari mencegahnya dari menular. Pegawai intervensi krisis ini adalah bagi memastikan tindakan respons dengan izin kepada kes percubaan bunuh diri dapat dilaksanakan dengan segera dan efektif. Cadangan pindaan juga terdiri daripada gabungan beberapa buah jabatan dan agensi penguatkuasa bagi pegawai polis, pegawai agensi penguatkuasaan maritim, pegawai bomba bantuan, pegawai bomba sukarela, anggota Angkatan Pertahanan Awam dan juga pegawai kebajikan masyarakat. Justru saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimanakah kriteria pegawai ini dan apakah bimbingan latihan yang akan disediakan bagi memastikan mereka benar-benar mampu dan sedia menangani kes melibatkan kesihatan mental yang serius. Malahan, adakah terdapat cadangan untuk memasukkan rela sebagai pegawai intervensi? Bahkan beberapa jumlah pegawai yang diperlukan dan bagaimanakah aspek penempatan pegawai-pegawai ini yang telah dikenal pasti? Adakah ianya berdasarkan rasio kes di sesebuah negeri atau kawasan tumpuan seperti di bandar-bandar besar? Justru saya ingin membangkitkan berkaitan pindaan RUU ini melibatkan individu yang telah ditangkap oleh pegawai intervensi khas, intervensi krisis, hendaklah dibawa ke hospital psikiatri kerajaan ataupun hospital psikiatri swasta yang diwartakan tidak lewat daripada 24 jam daripada masa ditangkap.
bagi tujuan pemeriksaan. Bagaimanakah pula prosedurnya? Adakah akan ada wad khas bagi mereka bagi memastikan ada kerahsiaan dan tidak bercampur dengan kes persekretari lain? Mohon penjelasan. Semestinya kita mengharapkan kesejahteraan rakyat terutamanya golongan muda meliputi aspek kesihatan mental dan fizikal menjadi perkara utama bagi melahirkan generasi yang cemerlang pada masa hadapan. Diharapkan koordinasi kementerian-kementerian dan agensi-agensi terlibat akan menjayakan pindaan ini. Sekian saja perbahasan saya pada kali ini. Dengan ini saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Ahmad. Yang Berhormat Tuan Abun Sui Anyit. Terima kasih sekali lagi Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk membahaskan rang undang-undang yang ada di hadapan kita, iaitu Akta Kesihatan Mental 2001. Ya, memang sesuatu yang kita tidak inginkan orang yang mempunyai penyakit mental ataupun masalah kesihatan mental ini selalu wujud, tetapi perkara itu tidak boleh dielakkan. Justru itu pindaan yang dibuat pada kali ini ataupun hari ini adalah sesuatu yang baik untuk rakyat kita, dan kita mesti melihat bahawa pelaksanaan ini nanti adalah sesuatu yang perlu juga diambil kira, terutamanya melibatkan kawasan-kawasan yang pedalaman, iaitu melibatkan logistik yang agak jauh daripada pegawai intervensi yang dinyatakan di dalam pindaan ini ataupun akta ini, di mana dalam subsection 5 bahagian section 11 ini mengatakan bahawa pegawai intervensi krisis bermaksud pegawai polis, pegawai agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, pegawai bomba dan bomba bantuan, anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pegawai kebajikan masyarakat. Kalau dilihat dari segi kedudukan ataupun populasi kita di Sarawak, saya tak tahu di Sabah. Jadi kita mempunyai rumah panjang yang agak jauh antara satu sama lain. Bahkan saya percaya semua yang disebutkan di dalam subsection 5 ini tidak ada di rumah-rumah panjang. Jadi justru itu bagaimanakah keadaan kita, cara kita untuk melaksanakan ataupun menguatkuasakan akta ini jika terdapat orang-orang yang disyaki seperti yang dinyatakan juga di dalam akta ini. Kerana mereka ini, pegawai intervensi krisis ini tidak wujud di rumah-rumah panjang. Dan justru itu, adakah kerajaan memikirkan sesuatu cara untuk memberi kuasa kepada orang awam untuk menangkap? Sepertinya selalunya diadakan di mana untuk menangkap seseorang yang ditangkap kerana membuat kesalahan, itu boleh ditangkap dan dihantar ke Balai Polis berdekatan, itu untuk perkara jenayah. Tetapi ini pegawai intervensi krisis ini adalah untuk menyelamatkan seseorang supaya dia tidak melakukan satu perkara yang boleh mencederakan diri dia ataupun orang lain. Jadi ini pun satu yang baik. Dan inilah yang persoalan yang perlu dijawab oleh kerajaan supaya perkara ini tidak hanya dapat dilaksanakan hanya di bandar ataupun pekan kecil, tapi di rumah-rumah panjang ataupun pedalaman. Orang yang sakit mental ini pun masih ada juga. Dan yang selalunya yang saya dengar perkara... Tan Sri Yang di-Pertua. Tan Sri Yang di-Pertua. Ya, silakan. Boleh saya mencelah bertanya soalan. Yang berhormat, itu satu fakta yang realistik. Jadi soalan saya, adakah seorang tuan rumah ataupun penghulu boleh berperanan sebagai pegawai intervensi ataupun ketua kampung di dalam sebuah rumah panjang ataupun sebuah kawasan penempatan di pedalaman? Ya, terima kasih WB Senator atas persoalan itu. Saya memang menyokong persoalan yang dibuat oleh WB Senator, di mana apabila
undang-undang dikuatkuasakan, memang kita berharap ya supaya pihak yang ada di rumah panjang itu yang ada adalah seperti tuan rumah ataupun penghulu ataupun ahli jawatan kuasa AJKK kampung. Dan ada juga rumah panjang yang mempunyai seperti yang dicadangkan oleh rakan senator sebelum ini juga, di mana pegawai rela sama ada diperbolehkan. Malah di sekolah juga sama ada pihak guru-guru kaunseling ataupun guru yang boleh dilantik menjadi pegawai intervensi krisis ini. Jadi pelaksanaannya kena orang yang tekanan ini berada di mana-mana, bukan hanya di bandar, malah di luar bandar. Justru itu saya memang mengharapkan ini diperbaiki mungkin pada masa hadapan, dan buat masa ini saya memang menyokong akta ini. Justru pegawai intervensi ini bukan saja terhad kepada 5 ini, tetapi bolehlah diberi kuasa kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, dan juga yang dicadangkan oleh rakan senator saya tadi, di mana orang yang tidak ada pegawai ini, intervensi ini, supaya boleh melakukan, supaya apabila nanti kalau ditangkap nanti orang itu pula kena, mana tahu dia kena saman pula oleh orang tu, ya, contohnya, sebab kita tak tahu perkara ini kerana dia melakukan satu kesalahan, ya, tidak ada kuasa ataupun punca kuasa menangkap ataupun membantu orang yang mengalami masalah mental ini. Justru itu saya berharap supaya undang-undang ini diluluskan buat masa ini, dan saya menyokong undang-undang ini, dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kerajaan atas undang-undang ini. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya juga ingin turut membahaskan tajuk yang penting dalam sudut aspek perubatan dan kesihatan di negara kita ini. Dan satu hari suntuk kita telah berbahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Cuma saya khawatir hari ini tak ada pegawai dalam Dewan. Di lounge. Untuk perhatian Tan Sri lah. Selalunya ada pegawai yang meneliti, oleh kerana teknologi ada, mereka boleh berada di mana-mana, tak apa. Kelihatannya Tan Sri pindaan yang nak dibawa hari ini lebih menekankan kepada urusan apprehension dengan izin ataupun menangkap mereka yang berada dalam keadaan krisis mental ini. Ini terbukti kerana kelompok kumpulan yang telah diberikan amanah untuk melakukan intervensi ini adalah mereka dari kumpulan-kumpulan yang memang terlatih untuk menangani krisis-krisis keselamatan, kecemasan seperti polis, bomba, APMM, ya, pertahanan awam dan sebagainya. Mereka ini memang terlatih. Tapi kita kena ingat, krisis di dalam penyakit mental ini adalah suatu kedudukan terakhir, ya, lanjut, ya, yang apa nama paling acute. Kerana sebelum itu mereka yang punya tendensi atau kecenderungan untuk menghadapi masalah mental ini telah awal lagi menunjukkan tanda-tandanya. Sebab itu sebelum pegawai intervensi ini bertindak, kita memerlukan satu pihak lain di peringkat awal, iaitu pihak-pihak kaunselor yang jauh lebih besar peranannya, bukan sekadar mengenal pasti tetapi melakukan juga pencegahan-pencegahan, ya, dengan pemberian kaunseling terhadap mereka yang berada dalam keadaan kemurungan, depression contohnya. Ini penting, ya. Sebab itu di dalam masa yang sama kita bercakap mengenai intervensi krisis ini, maka kita juga harus memperkukuhkan kumpulan yang akan melaksanakan pencegahan di peringkat awal, mengenal pasti. Guru-guru contohnya, kaunselor, ya, di mana-mana, kaunselor di tempat kerja, ya, kaunselor di sekolah, di universiti. Mereka ni harus peka, ya, tidak boleh bertindak pasif menunggu orang datang untuk melaporkan bahawa mereka dalam depression. Tak boleh, ya. Mereka harus mempunyai suatu mekanisme untuk
mengesan orang-orang ataupun mana-mana pihak di bawah jagaan mereka yang sudah mempunyai tendensi-tendensi kecenderungan untuk mengalami masalah kemurungan yang boleh membawa kepada antaranya tindakan-tindakan suicide, membunuh diri ini. Jadi saya juga mencadangkan supaya dalam hal ini, selain daripada 5 kumpulan yang diletakkan sebagai pegawai intervensi, antara yang mudah kita dapat kerjasama di mana-mana tempat di kampung kita ke, di daerah kita ke, adalah kelompok-kelompok medical juga. Ya, tadi kita kata mereka ni ditahan, dibawa ke hospital dalam masa 24 jam untuk dihandle oleh psikiatris ataupun pegawai perubatan. Tetapi di klinik-klinik kesihatan di luar bandar, ya, kita mempunyai tenaga yang juga terlatih, ya, antaranya pembantu perubatan, medical assistant, ya. Kalau kita biasa tahu, medical assistant ini adalah golongan lelaki, ya. Jadi mereka ada capability tenaga dan juga ilmu perubatan, dan mereka boleh melakukan intervensi awal dan terus membawa ke klinik dan terus naik ambulan ke ataupun terus ke hospital bertemu dengan pihak yang terakhir menangani isu ini, iaitu pegawai perubatan psikiatris ataupun the psychiatrist themselves dengan izin. Jadi saya mohon cadangan supaya itu dilibatkan. Kalau tidak nanti ianya berlaku mungkin tak jauh daripada klinik, di rumah. Ya, tetapi oleh kerana mereka bukan pegawai intervensi, mereka tidak akan dirujuk. Ya, jadi ini satu kelompok yang harus kita kenal pasti. Bagi guru-guru dan sebagainya, saya tidak setuju mereka ni dipanggil pegawai intervensi krisis. Dia akan kekal sebagai kaunselor-kaunselor yang mempunyai suatu hubungan talian dengan semua peringkat yang akan mengambil tindakan-tindakan rawatan dan pemulihan kepada kes begini. Ya. Jadi mereka juga harus dipertingkatkan. Again, juga saya minta supaya kaunselor-kaunselor ini tidak hanya menunggu kes-kes dirujuk kepada mereka. Mereka juga adalah guru-guru, contohnya, ya. Mereka boleh, ya, melakukan pengawasan dengan membuat pemerhatian, ya, observasi yang proaktif untuk mengenal tanda-tanda kemurungan khususnya, ya. Kerana kemurungan ini, Tan Sri, memang kita boleh rawat. Ya, saya biasa semasa di college dahulu menangani semasa dalam latihan sebagai doktor. Orang yang mempunyai depression ini memang kalau kita lihat sangat sorry state, ya, kita kesian kepada mereka, ya, tetapi mereka boleh dirawat dengan sedikit nasihat. Walaupun pada satu ketika itu mereka sangat down ataupun sangat elated pun satu hal juga, ya. Idea dia macam-macam, ya, nak bertemu dengan Perdana Menteri India lah untuk amankan dunia, jumpa nak temukan Tun Hussein On ketika itu dengan Perdana Menteri India. Semangat. Dari segi logiknya, apa salahnya, kan? Tetapi dari segi realiti tak menasabah. Jadi itu satu tanda yang sangat terkesan, yang sangat berkesan untuk kita mengenal pasti kes-kes begitu. Tetapi dengan sedikit rawatan saja, ya, selang 2 hari mereka akan jadi normal semula. Jadi kalau kita tidak buat perkara macam ini, banyak kes yang akan terus mengalami krisis-krisis yang memerlukan intervensi, yang kadang-kadang, Tan Sri, memerlukan tenaga, ya, kekasaran, ya, untuk apprehend. Walaupun Menteri kata tadi apprehend ini bukan arresting, ya, ataupun menangkap kerana ganas sebagainya, tapi cara menguruskannya memang memerlukan suatu tenaga, dan kalau kita tidak dilatih, baik polis, baik bomba, baik APMM, baik pegawai kebajikan, kalau tidak dilatih, mungkin kita akan menggunakan tenaga yang eksesif, yang bukan menyelesaikan masalah tapi boleh mencederakan. Jadi saya mengambil kedudukan menyokong penuh rang undang-undang ini dengan, kalau boleh dilihat cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan senator pada petang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang Berhormat Doktor. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Jafruddin Atan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua
kerana memberi kesempatan kepada saya untuk turut sama membahaskan rang Undang-Undang Kesihatan Mental Pindaan 2023. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan dan pihak yang berhormat Menteri yang akan meminda Akta Kesihatan Mental 2001, Akta 615, susulan daripada pemansuhan kesalahan percubaan membunuh diri di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan Akta 574 yang mana menjadi kesalahan percubaan membunuh diri tidak lagi menjadi kesalahan jenayah. Statistik Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2015 mendedahkan bahawa 1/3 rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun dan ke atas berdepan dengan masalah mental. Kesihatan mental bukanlah satu isu baru. Malah, kes berkaitan kesihatan mental telah mencatat peningkatan yang mendadak terutamanya dalam fasa pandemik COVID-19. Menurut data talian bantuan perkhidmatan, sokongan psikososial dan inisiatif di bawah Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, trend peningkatan statistik individu yang mendapatkan sokongan telah meningkat dari 5 kali ganda pada tahun 2022 berbanding tahun 2020. Dalam pindaan rang undang-undang ini ada menyatakan mengenai Seksyen 11 Akta 615 yang memberi kuasa kepada pegawai intervensi krisis untuk memasuki permis atas sebab menangkap individu yang disyaki bercelaru mental yang berbahaya kepada dirinya atau orang lain atau mana-mana orang cuba membunuh diri. Pegawai intervensi yang tadi dinyatakan tadi oleh Yang Berhormat Menteri, mereka ini semestinya mempunyai kelayakan untuk menangani situasi cemas dan sesudah yang dilatih. Namun begitu, saya ingin mendapat makluman balas daripada pihak kementerian pada tahap manakah kesiapsiagaan pegawai intervensi ini dalam aspek latihan dan kepakaran bagi menangani insiden percubaan membunuh diri. Ini memandangkan kepakaran yang baik amat diperlukan dalam mengendalikan situasi tersebut yang semestinya berbeza berbanding situasi kecemasan lain seperti kemalangan, rompakan, jenayah, kebakaran dan sebagainya. Yang kedua, apakah bentuk latihan yang dilakukan dan apakah terdapat sebarang kerjasama berkenaan latihan dan perkongsian kepakaran dengan negara-negara lain yang mencatat kes bunuh diri yang tinggi seperti Jepun dan Korea Selatan. Pegawai intervensi krisis juga dinyatakan diberi kuasa untuk memasuki mana-mana permis pada bila-bila masa perlu untuk berbuat sedemikian. Ini sekaligus menyatakan bahawa mereka berhak untuk memecah masuk atau masuk secara paksa ke permis yang berkenaan tanpa memerlukan sebarang waran atau kebenaran bagi melakukannya. Ini menimbulkan sedikit persoalan, memandangkan ia boleh membawa kepada isu lain, antaranya melibatkan isu bayaran semula, kerosakan atau pampasan akibat daripada perlakuan ini. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah persediaan kerajaan untuk menghadapi situasi ini? Adakah terdapat sebarang peruntukan untuk membayar ganti rugi atau pampasan terhadap sebarang kemusnahan aset dan harta benda awam atau individu atau organisasi yang dipecah masuk oleh pegawai intervensi bagi tujuan ini? Tan Sri Yang di-Pertua, ramai yang masih takut dan fobia untuk mendapatkan rawatan atau konseling berkaitan kesihatan mental. Sama ada kerana mereka takut dengan persepsi negatif masyarakat yang masih rendah terhadap kesedaran terhadap isu kesihatan mental atau mereka mempunyai perasaan penafian atau in denial dengan apa yang mereka alami. Ini menyebabkan ramai
yang mendiagnosis diri dan menyimpan sendiri penyakit mereka sehingga menyebabkan kesihatan mental mereka semakin buruk. Hakikatnya, mereka amat memerlukan pakar psikologi, pakar psikiatrik dan juga konselor yang berdaftar yang boleh membantu mereka menerima rawatan yang sepatutnya. Namun begitu, Malaysia masih lagi kekurangan konselor, pakar psikiatrik dan pakar psikologi. Namun pada masa ini hanya terdapat kira-kira 10,136 konselor kesihatan mental dan jumlah ini tidak mencapai nisbah yang diperlukan, iaitu seorang pakar bagi setiap 500 rakyat, 1:500. Oleh itu saya ingin bertanya, adakah rasio semasa pakar berkaitan kesihatan mental di Malaysia mencukupi dalam merawat individu yang disahkan mempunyai masalah berkaitan mental? Yang kedua, apakah inisiatif kerajaan dalam menggalakkan lebih ramai lagi pakar psikiatri, pakar psikologi dan konselor kesihatan mental dalam membantu individu yang mempunyai isu kesihatan mental supaya mereka mendapat rawatan yang sebaiknya? Tan Sri Yang di-Pertua, selain itu ia juga membawa kepada isu-isu lain, antaranya mempermainkan istilah kesihatan mental, muat naik kandungan berunsur bunuh diri atas alasan sosial, eksperimen, sedangkan mereka tidak mempunyai isu kesihatan mental dan hanya melakukan bagi mendapatkan perhatian dan jumlah view yang tinggi semata-mata. Persoalan saya dalam soalan ini, apakah tindakan kerajaan dalam membentras penggunaan media sosial sebagai medium yang menggalakkan tingkah laku bunuh diri menerusi kandungan tidak sihat, antaranya video cubaan membunuh diri secara live, memuat naik kandungan berunsur kemurungan yang mendorong kepada tingkah laku bunuh diri atau social eksperimen yang negatif berkaitan dengan isu kesihatan mental. Yang kedua, adakah terdapat sebarang akta atau peruntukan yang boleh disabitkan kepada individu atau laman yang menyalahgunakan media sosial untuk memuat naik kandungan berunsur pelakuan bunuh diri atas alasan hiburan? Laman Facebook juga mempunyai beberapa kumpulan sokongan atau grup support yang berkaitan dengan kesihatan mental. Kumpulan ini secara asasnya dianggotai oleh individu yang mempunyai isu berkaitan kesihatan mental, berkongsi pelbagai perkara dengan individu yang lain. Tan Sri Yang di-Pertua, isu kesihatan mental adalah isu masyarakat yang memerlukan penyelesaian yang tuntas supaya dapat ditangani dengan baik. Justru saya berharap pada persoalan-persoalan yang dipersoalkan tadi dapat dijawab dan ditangani oleh pihak kerajaan. Dengan ini saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menyebut Yang Berhormat Tuan Amir Haji Muhammad Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Tidak terlewat untuk saya ucapkan tahniah kepada Datuk Yang di-Pertua, Datuk Seri Tan Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tunku Jaafar, Yang di-Pertua Dewan Negara dan juga Datuk Nur Jazlan Muhammad, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara. Terima kasih Yang Berhormat. Saya menyambut baik pindaan yang ingin diadakan ini terhadap Seksyen 11 Akta Kesihatan Mental 2021. Pindaan ini telah memperluaskan peranan dan kuasa first respondent dengan izin untuk menyelamat mangsa yang menghadapi krisis kesihatan mental. Jika kita rujuk kepada akta asal, hanya polis dan penggawai kebajikan masyarakat sahaja yang diberi kuasa untuk menangkap ataupun melakukan intervensi dengan mangsa. Namun melalui pindaan ini juga kuasa akan diberikan kepada pihak
bomba, penguatkuasaan maritim, Angkatan Pertahanan Awam dan 2-3 lagi agensi yang terlibat. Datuk Seri Yang Dipertua, negeri-negeri yang dikelilingi laut akan menerima manfaat hasil pindahan ini. Ia akan pantas dalam tindakan menyelamat. Contohnya Pulau Pinang, sebuah negeri maritim, mempunyai 2 jambatan Pulau Pinang, iaitu Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, panjangnya 24 km, 15 batu. Juga jambatan yang pertama yang merentas laut sepanjang 8.4 km berada di dalam laut. Untuk makluman, sepanjang 2019 hingga 2022, 233 kes cubaan membunuh diri. Jadi bila penguatkuasaan maritim dilibatkan dalam operasi ini ataupun dalam skuad ini, skuad krisis ini, jadi di peringkat kawasan-kawasan maritim ini mendapat manfaat yang baik dan juga yang bijak dalam membuat keputusan ini. Datuk Yang Dipertua, saya ingin memberi beberapa cadangan untuk perhatian pihak kementerian. Pertama, latihan intensif tentang bagaimana berhadapan dengan krisis dan bagaimana untuk melakukan intervensi. Cara kemahiran memujuk, berunding dan psikoterapi anggota-anggota penyelamat ini harus dipertingkatkan. Cadangan yang kedua, penlibatan NGO-NGO yang berkaitan dan sebagainya kerana dengan adanya kerjasama daripada NGO-NGO kerana sebahagian daripada mereka ini berpengalaman, malah mempunyai kepakaran yang lebih memahami cara bagaimana berhadapan dengan mangsa-mangsa seperti ini. Yang ketiga, memantau laporan media. Sebab apa? Cara mengolah cerita di dalam surat khabar, dalam media-media sosial ini, manipulate penulisan, cara media melaporkan media itu, ada kalanya tersinggung dengan sensitiviti dan sepatutnya mempunyai elemen yang perlu diberi teguran dan tindakan tegas yang menggunakan undang-undang yang sedia ada. Sebab itulah, Datuk Seri Yang Dipertua, akta ini harus diberi penekanan dan sokongan daripada senator-senator dalam Dewan ini. Jadi sekadar itu ucapan saya di dalam Dewan ini dan saya menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Tuan Yang Berhormat, Tuan Xavier Haji Muhammad Afandi. Mesti kena stres setiap kali nak sebut nama tu. Surveyor. Lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tan Sri Yang Dipertua, pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri Yang Dipertua dan juga Datuk Seri Timbalan Dipertua kerana memberi peluang yang seluas-luasnya kepada kami untuk berbahas kepada 3 rang undang-undang ini. Rang Undang-Undang 15, 16 dan 17 yang menyentuh tentang isu cubaan membunuh diri dan juga kesihatan mental yang saling berkait yang pernah dibangkitkan oleh sahabat saya Datuk Seri Dr. Mujahid supaya dikumpulkan dalam satu perbahasan, tetapi telah dijawab dengan tuntas oleh Tan Sri Yang Dipertua. Saya nak ucap terima kasih ini kerana memberi bilangan yang ramai. Umpamanya dalam Kanun Kesiasaan Rang Undang-Undang bernombor 15 2023, hampir 20 orang dibenarkan berucap. Dan untuk Rang Undang-Undang Kesihatan Mental juga, hampir 20 orang juga dibenarkan berucap. Kesudian Tan Sri Yang Dipertua dan Datuk Seri Timbalan Dipertua itu, alhamdulillah, tapi pada masa yang sama melihatkan kesungguhan dan keprihatinan, kecaknaan ahli-ahli Yang Berhormat Senator tentang isu yang melanda negara kita sekarang ini. Saya terkejut
dan terperanjat kerana sebahagian besar sahabat-sahabat yang membentangkan menggambarkan satu senario yang menakutkan, Tan Sri. Kerana seolah-olah 1 daripada 3 menghadapi masalah kecelaruan mental. Ini satu angka yang besar. Tetapi pada masa sama, kalau saya tidak pasti angka tersebut, tapi saya menerima pakai selidik penyelidikan yang dijalankan oleh sahabat-sahabat ahli senator semua, kerana ramai yang memaklumkan pada Dewan ini 1 daripada 3 menghadapi masalah kecelaruan mental. Mungkin dari sudut pengalaman pendedahan saya tidak sampai ke tahap itu, tetapi ada beberapa isu yang fundamental. Kalau benar angka 1 daripada 3, tetapi ketersediaan pihak kerajaan untuk mengatasi masalah itu, saya rasa jauh daripada keupayaan. Sebab itu dalam isu hari ini, saya lebih gemar kerana dalam Akta Kesihatan Mental itu, dia menggunakan perkataan celaru mental. Kerana seksyen ini dipinda kerana nak menggantikan seksyen 11, di mana Akta Kesihatan Mental 201 ini dipinda dengan menggantikan seksyen 11 dengan seksyen yang berikut, iaitu penangkapan orang yang bercelaru mental. Jadi celaru mental ni dia boleh jadi kerap berlaku. Bila mana dia berlaku sedikit ujian, berdepan sedikit masalah, berbagai-bagai masalah rumah tangga, kerana seorang isteri yang telah memberikan kasih sayang luar biasa pada suami, tiba-tiba didapati suaminya menipu daripada belakang. Ini dengan segala kepercayaan dia bersuami, tiba-tiba suami ada menipu isteri. Jadi ini memang banyak berlaku di kalangan terutamanya pihak sang isteri. Itu baru dari sudut rumah tangga. Tetapi dari sudut alam percintaan, remaja juga banyak berlaku. Di mana berlaku kekasihnya dirampas dan sebagainya, menyebabkan berlaku kecelaruan mental. Kerana tidak stabil untuk menghadapi ujian tersebut. Sebab itu saya nak melihat tentang keupayaan pihak kerajaan menyediakan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah ini. Sama ada di sekolah, umpama di sekolah. Umumnya ada 2 saja kaunselor. Itu sekolah besar, sekolah menengah besar. Ada 2 saja dia kaunselor untuk menerima kebarangkalian atau possibilities pelajar yang seramai 1,000 orang, ada hanya 2 kaunselor di tiap-tiap sekolah. Begitu juga kalau di sekolah-sekolah di pinggir-pinggir di peringkat hulu-hulu, ada sekolah menengah, kita jarang dengar adanya kaunselor di sekolah-sekolah tersebut. Kalau mengikut maklumat yang disampaikan oleh kaunselor-kaunselor sekolah-sekolah menengah ni, memang berat. Maknanya isu yang dihadapi mereka dalam menangani isu murid-murid ni, daripada remaja ni, kadang-kadang susah akal kita nak menerima. Maknanya dari sudut kaunselor sekolah pun pihak kerajaan tidak boleh menyediakan bilangan yang cukup, sementelahan pakar-pakar sekretari untuk mengatasi masalah yang sudah lepas, mereka sudah lepasan sekolah. Sekretari di banyak hospital-hospital daerah, saya sangsi ada pakar sekretari. Mungkin hospital yang berskala lebih sedikit besarnya, mungkin ada. Umpamanya di Hospital Jeli, saya sangsi dia ada. Saya itu belum buat samakan, tapi mungkin ada di Tanah Merah. Mungkin ada di Gua Musang. Jarak antara Tanah Merah dengan Gua Musang itu adalah hampir 250 km. Maknanya bayangkan di tengah-tengah berapa biji kampung-kampung yang kelompok yang ada. Jadi saya nak mencadangkan di sini supaya mereka-mereka yang dibenarkan untuk intervensi ini tidak cukup dan tidak memadai dengan apa yang dibentangkan di dalam pindaan Akta Kesihatan Mental 201 itu. Tidak cukup. Kerana ia hanya menggariskan pegawai polis. Pegawai polis hanya ada di ibu pejabat polis-polis daerah saja. Tapi kalau yang di kampung-kampung, walaupun ada penduduk 10,000, ada penduduk 15,000, belum tentu ada ibu pejabat polis daerah. Jadi pegawai yang berpangkat pegawai ini hanya ada di ibu pejabat polis daerah. Yang di pejabat polis kecil-kecil kadang-kadang 3 anggota, 2 anggota, ada 1 anggota, ada 9 anggota,
tidak ada pegawai polis di tempat macam itu. Sedangkan penduduk yang dia rangkumi tidak kurang daripada 20,000, 30,000. Jadi bayangkan, maknanya dalam 30,000 tu dengan 1/3 seperti dibentang oleh sahabat-sahabat tadi, memanglah tidak ada keupayaan daripada kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Sebab itu saya mencadangkan di sini, kalau boleh pihak kerajaan dalam pindaan ini memasukkan, kerana 19 kita membicarakan tentang isu ini, kanun keseksaan yang di 19, betapa seriusnya kami membincangkan untuk menyokong tindakan kerajaan meminta. Tetapi kerajaan mesti juga menunjukkan kesungguhan, menambah anggota-anggota boleh menjadi anggota pegawai intervensi, bukan hanya setakat pegawai polis, bukan saja maritim, pegawai bomba, angkatan pertahanan awam dan setakat pegawai kebajikan masyarakat. Mesti saya rasa memasukkan ketua-ketua kampung atau penghulu bersama imam ataupun ketua-ketua agama. Yang lain, kalau Sabah Sarawak mesti ada ketua-ketua agama untuk mengatasi isu remaja. Tapi biar ada ketua kampung ataupun tuai bersama ketua agama yang berpatutan. Kalau di komuniti-komuniti Muslim, imam bersama dengan ketua kampung atau penghulu dan dicampur dengan anggota polis. Jangan sebut pegawai polis. 3 ni kerana ada serantai kuasa, banyak tindakan kerana kita nak mecah masuk rumah orang. Nak mecah masuk rumah orang. Jadi nantikan kesan kalau tidak dimasukkan 3 ni, nantikan kesan dia, mereka bertiga ni kena didapati bersalah kerana menceroboh tanpa ada waran geledah dan sebagainya. Sebab tu kerajaan tidak cukup hanya membentangkan, meminda buat pindaan ini, tetapi tidak mengadakan anggota yang cukup untuk membuat intervensi. Kerana yang banyak gila ni atau selalu mental ni, kampung-kampung pun banyak. Masalah berbagai-bagai masalah. Kan dengan masalah harga getah sekarang ni dah berapa tahun dah tak naik-naik. Sehingga kan dia kebun getah tak ada orang nak menoreh sekarang ni. Dah ada kebun getah tak ada orang menoreh. Selalu mental tu masyarakat. Tidak ada pendapatan sekarang, tak ada orang menoreh sekarang tak seri. Jadi saya fikir kerajaan ambil lah. Bentangkan ini memang lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Alhamdulillah. Kita tengok partisipasi kita luar biasa itu. Kesungguhan kita untuk menyelesaikan isu ini. Tapi kerajaan minta kaji balik supaya di kampung-kampung menambahkan bilangan pegawai intervensi dengan masukkan imam campur, ketua kampung campur salah seorang anggota polis. Begitu dah di Sabah dan Sarawak, ketua tuai campur dengan ketua agama, campur dengan anggota polis. Tua rumah lah. Tua rumah lah. Rumah panjang dia, rumah panjang. Pasal. Ataupun ketua komuniti, ketua kaum dalam... Pasal malah sahabat-sahabat di Sarawak, saya kerap juga pergi ke rumah panjang. Saya tengok di rumah panjang ni, orang lelaki jarang dah ada. Semua tinggal orang perempuan. Orang lelaki dah semua kerja kat lain dah. Saya dah pergi berpuluh-puluh dah rumah panjang ni. Jadi orang lelaki ni ada betul-tua dah. Yang muda-muda tak ada. Ini betul dah, Abun? Betul kan? Jadi saya fikir sebab itulah. Panjang juga dari cerita ni dah. Okay. Okay, terima kasih Tuan Tan Sri, dia betul. Dan insyaAllah kita sama-sama menyokonglah supaya benda ini dicepat dan tapi dengan pindaan tambahan. Wallahualam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Saya memberi kebenaran tu bercakap lebih tu sebab orang Serbia ni memang macam tu perangai dia. Mengentas desa dan hutan. Saya ni peringkat sijil saja, yang umur peringkat ijazah. Tapi Serbia juga. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Noraini Idris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam membahaskan rang Undang-Undang Kesihatan Mental Pindaan 2023. Saya mengamati akan pindaan yang telah dibentangkan oleh YB Menteri sebentar tadi yang akan meminda Akta Kesihatan Mental 2001 ekoran daripada pemansuhan kesalahan percubaan membunuh diri di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan yang telah dipersetujui oleh Dewan Yang Mulia ini, di mana kesalahan percubaan membunuh tidak lagi menjadi kesalahan jenayah. Saya juga ingin kongsikan di sini data berkaitan tren peningkatan statistik individu
yang mendapatkan sokongan daripada Talian Bantuan Perkhidmatan Sokongan Psikososial Inisiatif di bawah Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, dilaporkan meningkat 5 kali ganda bagi tahun 2022 berbanding tahun 2020. Justru adalah sangat penting untuk kita menitik beratkan aspek intervensi dan pencegahan dengan lebih efisien supaya aspek kesihatan mental merupakan sesuatu yang perlu diambil berat pada masa kini. Kita ambil maklum bahawa kerajaan melalui pihak berkuasa perlulah lebih bersedia daripada aspek penguatkuasaan, perlu lebih efektif bagi menangani individu yang didapati ingin membuat cubaan membunuh diri. Oleh yang demikian, cadangan bagi mewujudkan barisan pegawai intervensi krisis ini bertepatan dengan situasi yang perlu ditangani dalam kadar segera dan pantas. Dan saya juga ingin mengambil peluang di sini untuk bertanyakan apakah kriteria pegawai intervensi krisis ini. Adakah ia akan melibatkan pegawai penguat kuasa sedia ada yang telah berpengalaman ataupun barisan pegawai baharu yang mempunyai latar belakang yang boleh menangani situasi yang mengalami krisis seperti kaunselor kesihatan mental misalnya. Ini kerana cadangan kementerian adalah merangkumi pegawai intervensi krisis yang diwujudkan di bawah Seksyen 11 Akta 615 adalah terdiri daripada gabungan beberapa buah jabatan dan agensi penguat kuasa, iaitu pegawai polis, pegawai agensi penguat kuasaan maritim, pegawai bomba bantuan, pegawai bomba sukarela, anggota Angkatan Pertahanan Awam dan juga pegawai kebajikan masyarakat. Justru, apakah kriteria pemilihan ini bagi memastikan pegawai-pegawai ini bersesuaian? Sebab kita tidak mahulah pegawai yang dilantik hanya bagi memenuhi kota. Pegawai-pegawai yang dilantik sebagai pegawai intervensi krisis perlulah mahir, terlatih dan memiliki latar belakang yang bersesuaian dengan kehendak situasi cemas ini. Dan saya juga bersetuju dengan pandangan-pandangan yang telah dilontarkan oleh rakan-rakan senator tadi bahawa skop ataupun grup pegawai intervensi krisis ini perlu diperluaskan lagi untuk meliputi mereka-mereka yang memiliki kemahiran untuk menangani krisis mental ini. Daripada aspek latihan, ya, daripada sudut psikologi dan fizikal kepada pegawai intervensi ini, apakah cadangan yang telah diperhalusi oleh kementerian bagi memastikan pegawai-pegawai ini bersedia menangani krisis mental dan berhadapan dengan individu yang semestinya mental mereka terjejas akibat desakan untuk menamatkan hidup. Saya juga ingin menyentuh berkaitan kenyataan bahawa pegawai intervensi krisis ini perlu membawa orang yang ditangkap itu ke hospital psikiatri kerajaan atau hospital psikiatri swasta yang diwartakan tidak lewat daripada 24 jam selepas penangkapan itu untuk pemeriksaan. Adakah fasiliti kesihatan mampu menyediakan ruangan ataupun fast lane, laluan pantas bagi mendahulukan pesakit ini? Bahkan apakah perancangan kementerian bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan agar kadar rawatan segera mampu diberikan? Misalnya, adakah ada unit khas yang akan mengurus individu yang dibawa oleh pegawai intervensi seberapa segera untuk rawatan selanjutnya? Dan saya juga ingin mendapatkan penjelasan lanjut apabila pada masa hadapan seseorang yang cuba membunuh diri itu tidak lagi menjadi suatu kesalahan jenayah. Jika mereka ini ataupun keluarga mereka tidak mengizinkan pegawai intervensi krisis untuk membawa individu yang mengalami masalah mental ini ke fasiliti kesihatan, iaitu unit psikiatri, apakah bidang kuasa pegawai intervensi ini terpakai untuk terus membawa individu berkenaan, atau jika terdapat bantahan daripada individu berkenaan ataupun keluarganya, adakah paksaan ini dibenarkan? Jadi saya rasa itu saja daripada saya, Tan Sri Yang di-Pertua. Dengan ini saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Haji Husin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, hari ini sehari 3 kertas bincang orang sakit mental. Kalau tak sakit mental pun kesihatan mental. Tapi dia bermula mental tak sihat, celaru mental, sakit mental, ending dia gila.
Tapi yang kita tak bincang gilanya, kita bincang tajuk hari ini ialah tentang bagaimana izin ataupun perlindungan undang-undang terhadap orang yang nak menyelamatkan. Saya nak sebutkan di sini, kita bincang untuk nak selamatkan orang sakit mental. Cuma bagus juga untuk diingatkan dia bagi orang yang beriman bahawa ada satu hari kebangkitan, bangkit semula selepas mati. Takut lepas tu bila dia seksa pula, dia tak ada pilihan lain dah untuk nak bunuh diri kali yang kedua. Bagus juga untuk ingat-ingatlah. Tuan Sri Yang Dipertua, Allah sebut dalam Al-Quran, punca semua ni, punca jiwa tak tenteram, jiwa tak tenang, jiwa bercelaru, dan Allah sebut satu jaminan, obatnya yang paling mujarab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itulah orang-orang yang beriman, tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah tenang tenteramlah hati manusia. Saya kata ini obat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi kepada perbincangan kita hari ini. Panjang lebar, sahabat-sahabat senator telah pun membincangkan tentang dukungan dan juga jaminan undang-undang terhadap operator ataupun pegawai intervensi. Cuma dalam ruang tadinya juga sikit saya nak mencelah Tan Sri Yang Dipertua. Bila kita bincang bahawa kita dah setuju sepenuhnya tadi bahawa hasrat nak bunuh diri ni bukan lagi jenayah. Tapi jangan sampai nanti seperti di Jepun, bunuh diri dah tak jadi jenayah, dah habis dah. Kan? Tetapi jangan ruang untuk tidak menjenayahkan bunuh diri itu dijadikan sebagai lesen. Seperti di Jepun ada tempat, saya dipaham, ada tempat orang pergi bunuh diri. Dan ada tempat kalau di US atau di Europe banyak benar orang yang kaya-kaya bunuh diri tinggal wasiat harta untuk binatang peliharaan dan lain-lain. Jadi bukan isu apa ni duit je, ini isu jiwa. Jadi satu lagi yang saya lihat dalam laporan Teknikal Kementerian Kesihatan Disember 2017, 29.2% orang dewasa di Malaysia dikatakan terbabit dengan isu kesihatan mental. 12.1% membabitkan kanak-kanak. Artinya kanak-kanak pun dah sakit jiwa. Dah mula masalah kesihatan jiwa. Apa tidak? Sekarang ini berapa ramai anak-anak yang tak tahu dah mak dia di mana, ayah di mana, rumah tangganya macam mana. Malahan anak yang di luar anak tak sah taraf dah beratus ribu. Jadi semua ini menjadi faktor-faktor. Kalau nilai situ, artinya dah kita menjejaki lebih 30% daripada rakyat Malaysia sedang mendepani masalah kecelaruan maupun kesihatan minda. Kalau ini berlaku, tuan-tuan, kalau kita tengok-tengok, kalau orang pelancong tahu, takut nak datang ke Malaysia ni. Kalau 30% lebih ni, dah rakyat Malaysia masalah jiwa. Jadi saya fikir perkara ini perlu wajarlah kita bincang hari ini panjang lebar tentang tajuk ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat pada sudut lain. Yang lain sahabat-sahabat dah sebut dan saya harap yang saya sebut ni apakah termasuk dalam rangkuman akta ini ataupun tidak. Kita bincang tentang pegawai intervensi yang nak buat penyelamatan. Yang pastinya mereka akan menerima risiko yang hebat sebab yang depan tu tah dia kesihatan minda, dah sakit jiwa. Dah pun sakit apa? Sakit mental dah. Risikonya yang pegawai kita hadapi ni bukan sekadar risiko kemungkinan dia juga tercedera, tetapi dia juga mungkin terbunuh. Dia naik ke bangunan, puncak bangunan berpuluh tingkat, berbelas tingkat misalnya untuk nak selamatkan orang nak bunuh diri. Tapi dalam usaha itu boleh dia pula yang terjatuh. Dia naik atas pokok, dia di tingkap misalnya. Potensi untuk pegawai intervensi sendiri ini akan menerima risiko yang hebat, adalah suatu yang berat, ada satu kemungkinan yang besar. Saya nak tanya, ada tak ataupun mungkin ada di sudut lain peruntukan undang-undang yang melindungi maupun memberi jaminan kepada pegawai-pegawai intervensi ini? Mereka yang menyelamat orang yang nak mati, dia yang mati. Tak? Apakah ada insurans khusus pada orang-orang yang berkenaan? Sebab risikonya tak boleh dijangka. Jadi itu yang saya harap perlu juga dia masuk kira. Tapi apakah
masuk di sini ataupun di tempat lain, saya tidak pasti. Dan saya rasa saya tak nak pergi lebih panjang, tapi saya berkeyakinan dan semua orang Islam harus berkeyakinan, orang yang beragama, orang Islam dia harus pastikan masyarakat ni kalau dah 40% dengan masalah mental ni, artinya masyarakat kita sedang sakit sangat tenat. Masyarakat Malaysia ni sedang menghadapi ketenatan mental yang serius. Suatu langkah serius untuk mengobati permasalahan ini adalah perlu sangat-sangat dibuat selain daripada program menyelamat orang yang nak pergi menangkap orang yang tak sihat mental ini. Saya fikir tak ada pilihan kalau orang Islam dia kena kembali kepada Allah. Dia kena kembali kepada Islam. Dan tugasan pembendungan ini ialah membendung atau pengajak ataupun yang disebut tadi prevention is better than cure tu balik kepada Allah. Ajak rakyat balik kepada Allah. Sebab orang yang balik kepada Allah, Allah sebut dengan ayat tadi, ala bi dzikrillah tatmainnal qulub. Dengan hanya mengingati Allah, zikir kepada Allah, hati manusia ini akan jadi tenang. Bila tenang, tak adalah masalah yang kita bincangkan hari ini. Tetapi saya fikir itu sebahagian daripada apa yang saya nak kongsi dalam belas dah kawan-kawan menyampaikan ucapan dan membahaskan tajuk ini. Dan kita harap undang-undang ini dia membendung, dia memberi jaminan kepada pegawai intervensi, tapi pada waktu yang sama yang saya sebut, saya harap ada satu peruntukan untuk memberi jaminan kepada orang yang bertugas bagi menyelamatkan orang-orang yang berkecelaruan mental ini. Terima kasih. Saya menyokong rang undang-undang yang kita bahaskan pada hari ini. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sekarang saya mempersilakan Yang Berhormat Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Terima kasih Tuan Yang Pertua kerana membuka ruang untuk saya ikut serta dalam perbahasan tentang kesihatan mental. Kerana saya khawatir juga kalau saya tak diberi peluang petang ini, takut saya celeru mental sepanjang malam ini. Terima kasih. Ya, saya kira dengan perbahasan yang telah pun dibentangkan oleh rakan Yang Berhormat selama 18 orang itu tadi, ini juga menunjukkan betapa serius dan pentingnya isu kesihatan mental yang sangat berkaitan rapat dengan soal cita-cita kita nak membina modal insan, yang tentulah dengan adanya kecederaan mental tidak akan mungkin dapat kita membina modal insan untuk pembangunan negara dalam segenap bidang. Jadi data yang juga telah disebut oleh rakan-rakan pembicara tadi itu menunjukkan dalam tempoh 5 tahun 2000 hingga 2020 hingga 2000 hingga 2022 dalam tempoh 5 tahun 2022 terdapat peningkatan 5 kali ganda orang terlibat dalam kecederaan mental, masalah kesihatan mental. Dan tadi juga disebut sepertiga daripada rakyat Malaysia yang berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah kesihatan mental. Satu hal yang cukup serius dan tentulah kita semua menyokong sebarang usaha untuk membuat pindaan akta ini, undang-undang ini, supaya dapat ditangani masalah kesihatan mental dengan cara yang cukup berkesan. Itu sebagai segi mukadimah. Yang kedua yang ingin saya sebut ialah bahawa dalam soal menangani kesihatan mental ini, paling penting kita mengenal pasti kategori-kategorinya. Kerana tidak mudah untuk kita mengenal pasti orang yang mengalami kecelakaan mental. Ada yang barangkali disebut oleh peribahasa orang yang seperti pijak semut tak mati, tapi belum tentu tidak mengalami kecelakaan mental. Ya, orang yang tampak tenang, yang dikatakan jangan disangka air yang tenang tidak ada buaya. Nah, ini juga menggambarkan keperluan kita membuat analisis yang tepat. Apakah ciri-ciri kesihatan mental, apakah kategorinya? Ada barangkali kategori yang menunjukkan kesihatan mental yang mudah dikesan, dikenal pasti, tapi ada individu ataupun orang tertentu yang tidak dapat memperlihatkan sebarang simptom ataupun tanda-tanda adanya kesihatan mental. Maka itu perlu saya kira dibuat satu penelitian rincian
sebagai garis panduan untuk nanti pegawai intervensi melaksanakan tugas mereka dengan mengenal pasti ciri-ciri berdasarkan kategori mereka yang mengalami kesihatan mental. Seterusnya yang ketiga yang Tuan Dipertua dan ahli yang berhormat, saya prihatin tentang soal kaedah ataupun mekanisme walaupun telah dibentangkan kaedah-kaedah ataupun kuasa yang perlu diberikan kepada pegawai intervensi, tapi masih menjadi suatu hal yang agak kabur pada saya bagaimana kaedah secara teknikal dan mekanikalnya untuk menangani penangkapan, atau walaupun istilah penangkapan tadi itu tidak sama dengan penangkapan arrest dengan pengertian yang biasa. Tapi hal ini saya kira memerlukan satu rincian tentang SOP, tentang tata cara bagaimana proses penangkapan dalam tanda kutip itu dilakukan, dan juga seperti kata yang berhormat sebelum ini tadi, apakah tata cara untuk keberkesanan kita membawa orang yang telah dikenal pasti mengalami masalah kecoran mental ini ke tempatnya sewajarnya, ke pihak sekretaris dan sebagainya. Maka itu pada saya sangat penting untuk dilakarkan modul dan juga kursus, skim atau modul kursus bagi menjadi garis panduan pada pegawai intervensi agar mereka mendapat suatu bayangan, lakaran tentang kaedah yang berkesan dalam mereka melaksanakan tugas untuk mengatasi dan membantu menyelesaikan masalah kecoran mental dalam kalangan mereka yang terlibat. Seterusnya yang ingin saya sentuh, itu bagian akhir, ialah soal kesehatan mental. Kecoran mental ini perkara yang sebenarnya memerlukan langkah dan strategi yang tidak semata-mata bergantung kepada usaha untuk menangkap ataupun membawa orang-orang yang terlibat dalam kecoran mental ini ke medan pemulihan seperti yang direncanakan. Strategi ini harus melibatkan kesedaran penting secara merentas seluruh anggota masyarakat, melibatkan semua institusi sosial. Dan oleh sebab itu semua institusi sosial harus mengambil tanggungjawab untuk memastikan bahawa fenomena ini dapat dibendung, perlu dibendung. Bermula dengan institusi keluarga, pendidikan formal, sekolah, kolej, universiti, pusat latihan, kejiranan, pejabat-pejabat sendiri, termasuk kementerian, jabatan, agensi, firma, dan juga termasuk parlimen sendiri saya kira. Kerana kalau ini tidak dikawal, kadang-kadang berlaku kecelaruan mental juga. Apabila bahasa unparliamentary language, bahasa yang di luar kesopanan itu dilontarkan. Ini juga bagi pada hemat saya menggambarkan suatu tahap berlakunya kecelaruan mental. Kerana budi bahasa sudah kurang terkawal dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi pada hemat saya demikianlah Tuan Dipertua dan rakan-rakan yang berhormat, supaya perkara ini dilihat sebagai tanggungjawab yang mesti bukan saja diselesaikan secara mekanikal dalam tempoh jangka pendek dengan adanya sebarang akta undang-undang, tetapi suatu program sosial menyeluruh yang mesti diambil tanggungjawab oleh kerajaan dengan sesungguhnya. Terima kasih dan saya mohon menyokong usul ini Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Profesor. Oleh kerana tidak ada usul untuk menyambung perbahasan kita pada petang ini, maka dengan ini saya, ahli-ahli yang berhormat, saya mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Ahad, hari Rabu 21 Jun 2023.